Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton-penonton Galeri Kereta. So kita ada satu segmen terbaru dalam Galeri Kereta yang kita namakan dia Galeri Kereta Dunia Virtual Racing. So dalam segmen ni actually ada beberapa pelumba, orang yang main sim racing lah, yang ada rig kan. Kita akan interview dia, kita akan minta dia share kan lah pasal dunia virtual racing ni. Baik. Okay. So kat sebelah saya Mr. Paduka. Siapa yang tak kenal? Hai, apa khabar? So dia pun ada satu rig kat belakang ni, memang gempak. Untuk episod yang pertama ni, Paduka adalah orang punya tetamu lah. Okay, tetamu yang pertama lah. Tetamu yang pertama untuk program ni Untuk program ni. Terima kasih pada JK. So mungkin cerita sikit kot pasal background. Nama saya Muhammad Syahid bin Hassan sebenarnya. Panggilan Paduka tu adalah panggilan di dalam dunia motorsport lah. Banyak orang kenal saya dengan nama Paduka. And then secara tidak langsung sebenarnya sebelum saya terlibat dalam dunia motorsport sebagai media yang membuat liputan di dalam perlumbaan-perlumbaan di Malaysia ni, motor ke kereta ke, saya juga adalah orang yang berlumba di dunia simulator. Saya memang aktif daripada tahun 2014 lagi. Saya masuk dalam dunia motorsport 2015 hujung, maknanya 2016 lah senang cerita. MXF yang pertama itu adalah perlumbaan, itu adalah first perlumbaan yang saya cover dan buat liputan. Okey. Itu asalnya adalah buat benda yang suka-suka lah sampai ianya jadi kerjaya. Termasuk jugalah dunia sim racing ni. Sim racing ni sebenarnya pekerjaan saya. Kerjaya saya. Semua orang pun tahu satu dunia dilanda COVID. Ya, betul. So waktu PKP macam mana? Benda ni sangat membantu? Ya. Bila waktu PKP tahun lepas, kita semua faham yang kita tak ada event. Apa-apa saja pun lah event, culture apa semua memang tak ada event. Jadi daripada situ cakap-cakap, ni asal dia. Mungkin ramai yang tak perasan benda ni, sebenarnya cakap-cakap daripada di kalangan sim racer itu sendiri yang memaksa untuk ada beberapa orang organizer keluar untuk buat event. Sebenarnya daripada cakap-cakap sim racer ni, time ni lah kita orang tengah free kat rumah ni, tak ada buat apa, buatlah event. Jadi event organizer ni dia orang aktif dalam dunia sebenar untuk buat event. Jadi jangan rasa boleh ke guna platform ni, ada ke orang nak tengok. Sekarang ni hiburan dia tu je, orang duk tengok depan TV je, ataupun depan Facebook, ataupun depan YouTube. Dah tak ada event untuk peminat-peminat kereta lah, peminat motorsport. Motorsport lah. Dia tak ada event. Jadi di kalangan pelumba-pelumba yang SIM ni, yang kebanyakannya organizer ni bukan tak pandang, tapi itu bukan bidang dia orang. Jadi kita push, boleh, mesti boleh, run lah satu event. Terus keluar satu event, yang first event yang buat adalah MAM Lockdown. Itu first event. Itu 2 minggu ke 3 minggu selepas lockdown tu, dia orang buat event tu daripada Restroom Malaysia. Restroom Malaysia yang anjurkan benda tu. Lepas pada tu ada ERGP. ERGP ni daripada tahun sebelumnya lagi dah memang ada. ERGPC ni adalah Alex Yong, pelumba F1 Malaysia yang pertama yang buat benda tu. Kemudian dapat sambutan. Kemudian datang pula lagi organizer lain macam MSF Cyber Turismo. Dan salah satunya adalah yang bersama-sama dengan organizer ni adalah Adrenaline Impact. Adrenaline Impact ni kita tahulah dia memang popular dengan apa orang kata event-event drag, event-event drag secara live, secara streaming kan. Dia broadcast kan. Betul. Jadi kita invite dia masuk dalam grup sim racing dan kita macam propose lah. Kita tak tahu, kita bukan bidang kita. Jadi kita orang ni ramai-ramai ni propose kat dia, tolong buat satu event. Dia pun buat. Dan alhamdulillah selama dah masuk season yang keempat ni, season pertama run sendiri, season kedua ada sponsor yang nampak dan sponsor mula masuk. Season ketiga kita baru lepas dengan EXO-X season yang ketiga. Dan akan datang ni season yang keempat pun
memang meriah lah. Orang kata dunia sim racing ni dah mula mendapat tempat lah. Betul. Daripada kesan PKP tahun lepas. So kalau diorang boleh tengok actually dia punya live Betul? setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Sabtu kan? Ya. Untuk perlombaan yang akan datang ni lah. Yes. So dekat channel, dekat Facebook, diorang akan live kat Facebook, Betul. dekat YouTube. YouTube. So korang boleh tengok dia punya live lah. Ya. Yang macam event-event AI buat. Okey. Hang ada join tak? Okey. Daripada season 1 sampai ke season 4 tak join. Kenapa? Sebenarnya bila kita masuk dalam sesuatu apa orang kata platform perlombaan, saya ada target saya sendiri. So macam saya lebih suka kerja di belakang tabir. So kerja-kerja di belakang tabir ni ikut pada apa orang kata, bukan pengalaman lah, ikut pada apa yang kita nak. Itu pendapat saya. So macam saya nak di belakang tabir, saya nak belajar macam mana nak urus komplain daripada driver, macam mana nak selesaikan masalah yang dihadapi oleh driver dan driver, tim dan tim. Bila berlomba, macam-macam perkara boleh berlaku. Sama juga macam dunia sebenar. Ada door to door, bumper to bumper, ada juga pelanggaran. So dekat sini saya suka kerja-kerja bukan menyiasat, tapi membantu. Membantu untuk orang kata menyelesaikan masalah tu. So dalam dunia perlombaan, dia perlu ada satu tim dipanggil tim steward. Tim steward ni adalah tim yang ditugaskan untuk bukan mencari salah, tapi menyelesaikan masalah dan dibantu oleh COC. Saya tak ada pengalaman dan saya tak boleh jadi steward sebab steward ni mestilah orang yang dilantik ataupun memang dia ada pengalaman. Itu pada pendapat saya. Jadi saya diletakkan di posisi COC, Clerk of the Course. So Clerk of the Course ni dia lebih mudah sikit, tapi pun agak berat juga dia punya tanggungjawab, di mana saya perlu menjadi mulut untuk bercakap bagi pihak steward bila dia keluarkan keputusan. So semua akan tertumpu pada saya. Semua mata akan tertumpu pada saya. So apa saja yang keluar daripada mulut saya, ianya akan dianggap sebagai keputusan muktamad. Itu tugas COC. Dan dua steward lagi besar lah. COC ni adalah untuk pantau bila tengah race tu, kita tengok kalau ada insiden yang melibatkan 6 biji kereta baru nak start dan 6 biji kereta ni, so kita akan keluarkan yellow flag. So dalam platform ni kita boleh keluarkan yellow flag, kita boleh black flag orang, kita boleh remove orang mana yang kita rasa macam ini tak patut buat macam ni, ini terlalu membalas dendam sangat, orang langgar dia, dilanggar balik. So kita boleh ban dia, kita boleh remove dia. So selama 4 season ni saya memilih untuk membantu AI, kerja dengan AI di belakang tabir. Okey, patutlah tak pernah nampak dia pergi race. Saya lebih suka buat kerja macam tu sebab itulah minat saya dan itulah tujuan ni kenapa saya spend untuk buat set ni. Saya nak lebih jauh lagi. Okey, so sekarang kita nak sambung cerita dia punya rig yang kat belakang ni. Kan, kita nak tanya lagi detail. Boleh? Okey, jom. Baik, sambung. Okey, kenapa saya pilih sim racing? Yang pertamanya sebab kos untuk buat sim racing ni jauh lebih murah daripada dunia sebenar. Ya betul. Kalau diberi pilihan, memang kita nak berlumba dalam dunia sebenar. Tapi macam saya cakap tadi, konsep dia adalah kita nak buat satu kereta race car. Kita ambil contoh Saga lah, Saga Cup. Kita nak buat Saga Cup saja kita perlukan hampir 20 hingga 30 ribu untuk bersaing di dalam apa orang kata perlombaan Saga Cup. Itu untuk siapkan kereta saja, belum lagi start berlumba. Bila kita cerita berlumba ni, kita perlu fikir pasal kru, kita perlu fikir pasal peralatan yang kita guna, kita perlu fikir pasal tayar. Itu semua melibatkan kos, dan nak enter perlombaan tu pun sama juga. So saya memilih sim ni bila mana pada ketika itu saya ada pilihan nak pergi ke Saga Cup ataupun pergi ke sim. Jadi saya putuskan untuk pergi ke sim bila mana bila saya dekat sim, saya still dapat peluang untuk berlumba di dunia sebenar bila bakat saya dipandang di sini. Untuk saya siapkan ke semua ni sekali ni, banyak barang-barang yang saya beli jual sampailah yang sedia ada yang dapat lihat kat sini ni. Saya rasa saya dah pakai daripada G25 pergi ke G27, kemudian T500 RS, dan last kali saya pakai OSW Cube. Dan pedal sebelum ni saya pakai V1, kemudian saya pakai V3 daripada Fanatec,
last kali saya pakai HE lah. And untuk kos saya buat ni semua ni selama 3 tahun, saya set up dia sampai dia jadi daripada single pergi ke triple apa semua ni, hampir 28k termasuk PC. So semua sekali tournament lah yang ataupun liga yang kita yang biasanya diorang buat ni, biasanya 6 round, 8 round ataupun 4 round. So untuk kita commit dalam sesuatu event tu, kita perlu sebab setiap round dia akan bertukar-tukar track. So katalah kita race hari Jumaat, kita ada masa Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 6 hari ini diperlukan untuk kita serasi dengan kereta yang kita pakai. Walaupun tiap-tiap round kita pakai kereta yang sama, tapi kita kena serasi. Pasal yang keduanya adalah setup track tu sendiri yang sentiasa berubah mengikut keadaan semasa track tu di dunia sebenar. Dia panggil dynamic weather lah. So setup kereta pun mainkan peranan. Kalau saya lah, kalau tanya pada saya biasanya kalau daripada saya bawa kereta tu daripada stock, maksudnya standard, daripada situ saya dah dapatkan satu timing, dapat clock satu timing, dan bila 5 lap secara konsisten timing tu keluar, bermakna saya tahu okey, timing saya untuk standard adalah ini. Jadi saya tiba masanya untuk hari kedua adalah saya ubah sedikit setup untuk turunkan lagi timing tu sampai dia betul-betul maksimum. Itulah kelajuan untuk saya dan kereta itu di litar itu. Biasanya saya akan habiskan 100 hingga 200 lap untuk satu round. Ini memang kenyataannya lah. Sama juga macam dalam dunia sebenar, benda yang sama juga. Cuma macam diorang mungkin diorang akan habiskan masa sejam ataupun 2 jam dalam track hari-hari lah kan, sebelum hari race event tu. Manfaat sim racing ni masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi pada saya, manfaat apa yang pernah saya dapat, apa yang orang kata rezeki yang saya dapat adalah, bila mana saya cakap tadi, saya ada 2 pilihan pada ketika itu untuk saya memilih berlumba di MSF Saga Cup ataupun berlumba buat satu setup ni untuk saya berlumba di virtual racing. Saya memilih ini dan ternyata manfaat dia adalah orang nampak bakat saya, bila mana saya boleh memandu di dalam dunia sim racing, dan pada masa yang sama saya boleh memandu dalam dunia sebenar. Dan komunikasi di antara tim, maksudnya untuk saya bagi feedback apa semua tu dapat. So macam saya nak cakap kat sini adalah, simulator ni kalau kita guna dengan cara yang betul, maknanya kita manfaatkan dia dengan cara yang macam mana kita nak cari setup dekat sini, macam mana kita nak feel kereta ni, macam mana kita nak sit time, kita akan dapat apply pada dunia sebenar. Itu hakikat yang harus diterima pakai. Dia bukan macam dulu-dulu lah. Dulu-dulu orang akan anggap dia bermain game. Ya betul, dia masih lagi game. Tapi kalau untuk platform simulator tu saja sendiri dah membawa maksud menyerupai benda sebenar. Macam pilot, kenapa dia kena naik simulator? Kenapa dia tak terus dia bawa kapal terbang? Dia kena naik dulu simulator dalam 100 jam, 200 jam untuk dia feel kapal terbang tu. And then baru dia boleh bawa. Itu pun dia duduk sebelah kapten lah. Jadi benda yang sama dalam dunia simulator racing. Sama je konsep dia. Pesanan saya untuk orang yang berminat nak join ataupun nak terlibat dalam sim racing ni, sebenarnya apa saja pun yang kita buat, apa saja yang kita spend, mesti ada ROI. Apa saja, return of investment. Kita kena pastikan apa yang kita dah belanjakan, apa yang kita dah keluarkan, bukan sekadar ataupun semata-mata hobi. Contoh, kita nak ambil contoh, konsep dia lebih kurang sama je. Kita beli set alat mancing yang mahal-mahal, sekadar hobi je. Maknanya dapat ikan, lantaklah, nak ambil tak nak ambil tak apa. Tapi feel dia adalah bila dapat ikan, kita dapat jamu orang lain. Sama juga macam main golf. Beli set mahal-mahal, tapi apa yang kita boleh buat? Sebab kebanyakan orang kalau main golf, dia bukan sekadar hobi je, dia ada juga keinginan untuk masuk tournament. Sama juga dengan dunia sim. Bila dah spend dengan harga macam ni, takkan nak main-main kan. So kalau main-main, rugi lah, buang masa lah kat situ. So kalau tanya saya apa persamaan, ada setengah driver dia daripada dunia sim racing pergi ke real racing. Ada setengah tu pula daripada dunia real racing pergi ke sim racing. So kalau part di mana persamaan di antara kereta ini dan kereta ini,
masing-masing ada definisi dan pendapat masing-masing lah. Tapi apa yang saya boleh cakap kat sini, sebenarnya dunia sim racing ni adalah satu industri sama macam dunia dunia motorsport sebenar. Ini sebenarnya kalau ikutkan dia platform dia kita panggil e-motorsport lah. Sebab apa? Dalam dunia motorsport ada orang dia akan cari sponsor, dia akan yalah, siapa yang nak sponsor dia pakaian, mungkin racing suit, kasut, minyak, seat kereta, belt, harness, apa semualah. Mungkin ada yang nak letak livery pada kereta, maksudnya corak pada kereta lah kan. So dalam dunia sim racing pun benda yang sama juga. Kita boleh promote, ada setengah orang dia jual steering set, kita pakai steering dia. Dan ada orang jual rig yang kita duduk sekarang ni, kita panggil rig. So rig ni juga ada orang jual. So industri sebenarnya sama dengan dunia sebenar. Maksudnya dalam dunia sim racing pun kita orang cari sponsor juga. Cari sponsor untuk kita orang teruskan apa orang kata perlumbaan. Mana kita boleh je berlumba dengan sendiri pasal untuk race ni dia tak memerlukan duit pada setengah orang lah. Tapi untuk branding, bila mana perlumbaan ini ditayangkan ataupun dilayarkan secara langsung, so automatik mata yang memandang tu adalah memandang jenama. So sama juga konsep dalam dunia motorsport di mana mereka nak tonjolkan sponsorship tu. So persamaan dia adalah dua-dua dalam bidang yang sama. E-motorsport dan e-sport, e-motorsport dan motorsport adalah industri yang sama, industri yang relate dengan perlumbaan. Sama, memang sama. Okey, e-motorsport ni ramai. Kita ada pelumba-pelumba daripada orang kata macam Gran Turismo Sport yang popular dekat PS4. Itu saja rekod ataupun data yang pernah dapat daripada Toyota Velocity round yang season yang pertama, hampir 600 apa orang kata 600 individu yang mendaftar. Itu baru orang kata peringkat negeri. Maksudnya peringkat kebangsaan lah, bukan negeri. Maknanya seluruh Malaysia dihimpunkan. Pada ketika itu memang popular lah. Maksudnya GTS tu dia baru launch. Jadi dia sebelum ni dunia e-motorsport ataupun e-sport ni dia tak diketengahkan. Cuma sekarang ni dah mula diketengahkan. Jadi kita nampak banyak rupanya kan. Pada kita orang ni di kalangan sim racing ni memang banyak lah kalau dalam mata seorang. So kalau kata kita himpunkanlah dalam satu Malaysia ni keseluruhannya melalui platform-platform masing-masing, dalam 2,000 ke 3,000 individu yang terlibat dalam sim racing ada. Itu tak termasuk golongan-golongan profesional di dalam dunia sebenar. Siapa? Antara-antaranya kita ada Tengku Jan, Dominic, and then Syamil Aizan, Michael Hafiz. Ada lagi beberapa pelumba, Mat Darwin, Nabil Jeffrey pun ada juga set simulator. Memang ada. Memang kalau tanya pelumba-pelumba sebenar ni, kebanyakannya diorang gunakan platform ni untuk berlatih sebelum diorang pergi berlumba di dalam platform yang sebenar.